tadi tazkirah saya pada hari ini adalah untuk menyebut tentang kelahiran, keberkatan umur dan juga kematian. Sempena hari lahir kawan kita ni lah. Jadi lepas kita cakap depan lagi ada video ni. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran bahawa walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan kami akan kembalikan kamu ji'tumuna furada. Furada ni maksudnya apa? Berseorangan saja bila kita mati. Kama khalaqnakum awwala marrah. Ketika mana kita diciptakan pada mula-mula. Kita ini ketika mana diciptakan, dilahirkan oleh mak kita berseorangan dalam perut. Betul ke abang? Jadi saya cakap salah, tegur lah. Berseorangan di dalam perut dan janin. Setelah ciptaan kita daripada Siti air mani, kemudian berseorangan dalam perut selama 9 bulan sehingga kita dilahirkan, dan kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kubur berseorangan juga. Walaqad ji'tumuna furada, kami akan kembalikan kamu berseorangan. Kama khalaqnakum awwala marrah, di mana kami ciptakan kamu ketika mana mula-mula dulu. Ini peringatan kepada orang-orang yang beriman agar mengambil manfaat. Bagaimana untuk mencapai umur yang diberkati dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebenarnya kita harus berdoa kepada Allah Taala agar dipanjangkan umur dalam keberkatan, dalam ketaatan kepada Allah Taala. Bukannya kita berdoa kepada orang, semoga anda ni panjang umur. Tapi hendak disebut panjang umur dalam keberkatan. Dan Nabi SAW pernah mengajar kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu akan doa ini, Allahumma aksir fi mali wa waladi waghfirli wa barikli bima razaqtani wa atil umri. Doa dia ada banyak sanad lah. Antaranya ialah Allahumma aksir fi mali wa waladi. Ya Allah, panjangkanlah usia aku, panjangkanlah harta aku dan juga anak-anak aku. Allahumma aksir fi mali wa waladi wa barik li wa atil fi umri wa atil umri. Panjangkanlah usiaku, waghfirli, ampunkanlah aku, wa barik li bima razaqtani, dan berkatilah dengan apa yang kau kurniakan kepada aku. Allah Taala telah memanjangkan umur Anas bin Malik ini dengan berkatnya doa ini, dan beliau hingga hari ini menjadi ikutan kepada kita semua. Kita lihat ramai je imam-imam yang terdahulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Imam Asy-Syafi'i. Beliau meninggal pada usia 54 tahun. Usia yang muda, ya. Tetapi pada hari ini sumbangan beliau terhadap kita masih kita gunakan sehingga hari ini, iaitu mazhab yang kita anuti hari ini, yang mazhab yang kita pegang hari ini merupakan mazhab Syafi'i. Dan juga Umar bin Abdul Aziz, beliau memerintah tanpa pemerintahan ketika itu hanya 2 tahun. Tetapi dalam 2 tahun itu kita dapat lihat sumbangan beliau sangat besar. Di negara itu tidak terdapat rasuah, tidak ada orang miskin yang hidup, semua hidup dalam kemakmuran dan keamanan ekonomi. Semua orang mendapat hak yang sepatutnya. Dan beliau juga mati dalam usia 40-an, usia yang agak muda. Kita dapat juga lihat imam-imam yang terdahulu Allah Ta'ala jadikan semua ada di antara mereka yang umurnya pendek tetapi hidup dalam keberkatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW menyebut tentang bagaimana untuk mendapat umur yang berkat, umur yang panjang. Antaranya ialah dengan apa, tuan-tuan dan puan? Yang pertama adalah dengan bersedekah. Bersedekah ini, seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah sedekah yang paling mulia? Nabi SAW menjawab, sedekah yang paling mulia adalah sedekah kepada orang yang paling memerlukan. Dan juga yang kedua, sedekah kepada orang yang banyak tanggungan. Jadi pada hari ini kalau kita nak bersedekah, kita cek dulu adakah beliau sangat-sangat memerlukan dan adakah beliau mempunyai banyak tanggungan. Itu yang paling utama sekarang ni lah, patutnya kalau kita fikirkan balik. Dan kemudian Nabi juga ada menyebut tentang bagaimana untuk mendapatkan umur yang panjang adalah dengan menyambungkan silaturahim. Buat baik kepada ibu bapa dan juga kepada sahabat handai, tidak melakukan zalim dan juga melakukan adil kepada semua manusia. InsyaAllah Tuhan akan memanjangkan semua umur kita, ya. Selamat, ya. Ingat, InsyaAllah Tuhan akan memanjangkan semua umur kita dalam keberkatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya juga, ya, merupakan melakukan perkara yang ma'ruf, perkara kebaikan, dan juga meninggalkan perkara yang mungkar, ya.
jika kita membiasakan amalan kita, kehidupan kita dengan membuat perkara yang ma'ruf, menyuruh manusia ke arah kebaikan. Wal asri innal insana lafi khusr. Betul. Illal ladzina amanu wa amilus solihati illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq. Berpesan-pesan kepada kebenaran dan juga berpesan-pesan kepada kesabaran. Antara petua murah rezeki juga adalah membuat yang baik, meninggalkan yang mungkar. Jika kita cek balik kehidupan kita seharian, adakah kita membuat perkara yang kebaikan dan meninggal keburukan? Jika kita fokus hidup kita untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, insya-Allah kita akan dapati umur kita panjang. Panjang ini bukan pada tempoh hidup sampai 100 tahun, tetapi kita merasakan nikmat, cukup amalan kita, cukup kehidupan kita, rasa diberkati, semua orang sayang kita, harta kita cukup, anak-anak kita ramai dan juga taat pada kita. Anak-anak yang ramai bukan masuk anak-anak yang ramai 20 orang boleh main game bola 2 tim. Tetapi jika mereka tidak taat kepada kita, apalah gunanya anak-anak yang ramai? Anak ramai di sini bermaksud anak-anak yang soleh dan juga solehah, yang mampu memberikan kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Dan juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa Anas bin Malik ini. Doa merupakan senjata pada mukmin. Jika Tuhan jadikan kita, kalau orang kata untuk umur yang pendek, banyak maksiat, kita boleh doa kepada Allah Taala agar memanjangkan usia kita dengan ketaatan kepada Allah Taala. Wahai tuan-tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah Taala. Dan juga Allah Taala akan mengembalikan kita ke alam akhirat ini dalam keadaan kita berseorangan, tidak ada teman, tidak ada kawan. Dan juga antara betul lagi, ada cadangan tak Abang Haidir? Pertama sekali ialah bersedekah. Kedua, menghubungkan silaturahim. Yang ketiga, memulai amal makruf dan meninggalkan yang mungkar. Yang keempat, apa? Berdoa. Yang kelima adalah pembuat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Cari sendiri yang kelima. Ada sebab saya tak ingat lah. Pembuat. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh cek adakah umur kita berkat, adakah hidup kita senang dengan kita lihat dari rezeki yang Tuhan beri kepada kita, adakah mencukupi. Ada orang gajinya 10,000 tetapi tidak cukup. Ada orang gajinya 1,000 tapi lebih daripada cukup, mampu bersedekah lagi. Ada orang gajinya beratus ribu tapi mengamalkan rasuah. Ada orang gajinya berjuta tapi tidak pernah cukup, malah meminta hutang lagi. Kita boleh cek bagaimana pengurusan kewangan kita, adakah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui duit yang kita keluarkan dan melalui amalan kita, adakah kita khusyuk ketika banyak beribadah, dan adakah anak-anak kita taat kepada kita, adakah anak-anak kita melawan kata-kata kita. Itu kita boleh cek sendiri amalan kita, adakah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga yang baik itu kita dapat kongsi bersama, dan yang buruk itu dapatlah kita hindari. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.